alamin. InsyaAllah pagi ini kita ada lebih kurang 30 minit, 40 minit. Hari Merdeka hari ini kita sebut pasal merdeka lah, ya. Kita sentuh sikit pasal memelihara kemerdekaan, ya. Jadi sebelum kita tengok apa yang saya sedia ni, antara rujukan yang saya guna untuk kita sama-sama perhati ialah yang pertamanya tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia tulis dalam satu tulisan yang diberi nama Bayan Linnas yang ke-211 yang membahaskan tentang memelihara kemerdekaan. Itu satu. Kemudian yang keduanya, saya merujuk kepada Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi Sirah Nabawi dia ni, yang dia susun ni, ialah di antara sirah yang diterima oleh ahli ilmu sebagai sahih lah, ya. Jadi dua benda penting. Baik, kita baca sekarang ni. Yang pertama, kita cuba lihat definisi kemerdekaan daripada perspektif agama kita, ya. Merdeka ni kalau kita lihat di sudut bahasa Melayu kita lah, yang saya tengok ni kamus Dewan Bahasa. Merdeka ni maksudnya antara lainnya bebas dari penjajahan. Satu, itu kita biasa faham lah, ya, bebas dari penjajahan. Kemudian antaranya juga bermaksud berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada yang lain. Ini di sudut bahasa. Kemudian kalau kita lihat kamus Arab, merdeka ni disebut sebagai istiqlalan, merdeka. Jadi bila kita lihat maksud dia tu dalam kamus Arab, dia memberi makna merdeka lah, betul lah. Kalau kita kata mustaqillun, maknanya orang yang bebas merdeka, yang dapat semula kekuasaan, maknanya berkisar di sekitar bebas merdeka lah, pusing-pusing kat tu. Baik, kita lihat di sudut istilah. Di sudut istilah, merdeka ni saya kutip daripada As-Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas, dia tulis, kita baca apa yang dia tulis, kemudian kita lihat intipati dia. Dia kata, apabila disebut kebebasan dalam tradisi Islam, ia merujuk kepada memiliki ikhtiar memilih. Itu satu poin. Dia ada memiliki ikhtiar. Makna ikhtiar ni boleh buat, boleh cakap, boleh lihat, boleh dengar, ikhtiar. So ulang balik, kata Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, dia kata apabila sebut kebebasan atau merdeka dalam tradisi Islam ialah merujuk kepada memiliki ikhtiar memilih. Memiliki ikhtiar memilih sesuatu yang lebih baik. Oleh itu, kata dia, kebebasan ialah ikhtiar berbuat ataupun amalan hidupnya lebih baik menurut tuntutan sifat semula jadi, maknanya fitrah, dan dasarnya ialah benar
dan selari dengan fitrah insani dan tuntutan ilahi. Baik, daripada apa yang kita baca tu, dapat kita simpulkan secara mudahnya untuk orang kampung faham lah. Merdeka ni ialah membebaskan amal perbuatan atau ikhtiar seseorang menurut fitrah. Satu, tu poin nombor satu. Membebaskan amal ikhtiar seseorang menurut fitrah. Bebas. Fitrah manusia ni nak apa? Dia akan bebas. Fitrah ni maksudnya sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia nak kahwin, nak perempuan, perempuan. Sifat semula jadi manusia nak pada harta, harta. Sifat semula jadi manusia nak kepada duit, duit. Dan sebenarnya sifat semula jadi manusia juga nak kepada beragama. Ini fitrah manusia. Jadi kata Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, bebas menurut fitrah. Fitrah dia nak apa? Nak duit, nak harta, nak agama, nak perempuan. Tinggal lagi poin kedua, kata Syekh Naqib Al-Atas, bebas menurut fitrah tadi perlu berdasarkan kepada wahyu. Nampak? Jadi seseorang tu dikatakan merdeka bila dia bebas mengikut apa yang dia nak, fitrah dia apa yang dia nak, tapi berpandukan wahyu. Sebab kalau bebas ikut fitrah semata-mata tak ada wahyu, dia jadi masalah lain pula. Contoh, nak perempuan. Fitrah manusia ni suka pada perempuan, lelaki suka pada perempuan, perempuan pada suka lelaki. Sebab tu kita ni kahwin. Lepas tu yang dah kahwin pun nak kahwin lagi. Dia fitrah dia begitu, suka pada perempuan. Itu fitrah. Tapi kata Syekh Naqib Al-Atas, dia perlu mengikut wahyu. Wahyu kata apa? Kena akad nikah lah. Lepas tu adalah dia punya syarat-syarat dia. Dia mari dengan tanggungjawab. Kalau perempuan saja tak ada nikah, dia jadi macam binatang lah. Ketika itu keturunan pun tak dapat dijaga, kehormatan pun tak dapat dijaga. Satu. Begitu juga dengan pasal harta benda dan duit. Memang fitrah manusia ni suka pada harta, suka pada duit. Ada orang tak suka harta, ada orang tak suka duit. Tapi kata Syekh Najib Al-Atas, perlu dibatasi atau berpandukan pada wahyu. Kamu nak duit, kamu kena kerja, tak boleh curi. Kamu nak harta, kamu kena beli, tak boleh rampas. Nampak? Begitu jugalah fitrah manusia ni, dia nak kepada kepercayaan. Kalau kita biar satu orang tu hidup, dia berjalan sendiri, satu hari dia akan cari benda yang dia perlu percaya. Itu fitrah. Tinggal lagi kata Syekh Najib Al-Atas, fitrah ni tak boleh dibiar sama seorang, dia perlu dipandu dengan wahyu. Jadi maknanya bebas ni, bebas mu nak buat apa mu boleh buat, tapi berdasar pada wahyu. Tidak dikatakan merdeka, bebas ikut dat. Nak perempuan pakai ambil, tak kira anak orang, bini orang. Nak harta pakai rampas, tak kira harta orang. Nak duit pakai curi, rompak, tak kira hak orang. Itu bukan bebas. Bebas perlu dibatasi dengan wahyu. Satu. Selesai situ. Begitu juga dalam fitrah manusia ni, dia nak kepada hidup bermasyarakat. Fitrah tu, mana ada orang duduk seorang-seorang? Tak ada. Dia akan hidup bermasyarakat. Lepas tu setapak lagi hidup bernegara. Baik, bermasyarakat bernegara ni fitrah. Apakah boleh kita buat sendiri? Tak. Dikatakan bernegara, bermasyarakat yang merdeka bila mana panduannya ialah wahyu. Maknanya pada Islam, merdeka pusing ke mana pun balik pada wahyu. Satu. Baik. Jadi yang kita nak sebut hari ni ialah
pengisian kemerdekaan tu ataupun ciri-cirinya. Baik, sebelum tu kita nak sebut sebagai latar belakang lah. Sesebuah negara atau masyarakat dia ada dua. Satu yang belum merdeka, satu yang dah merdeka. Yang belum merdeka, usaha ke arah kemerdekaan ni jatuh pada wajib, bahkan fardu ain. Merdeka macam mana? Merdeka macam tadilah, merdeka supaya berpaksikan kepada wahyu. Apa saja seseorang tu nak buat, nak kahwin, nak berharta, nak bernegara, nak ada kepercayaan, kena bebaskan mengikut fitrah naluri masing-masing dan berpaksikan pada wahyu. Termasuklah kenegaraan. Bila ada negara yang berpaksi pada wahyu. Tidak dikatakan negara tu bebas, merdeka, boleh buat negara tapi tak ikut wahyu. Tak jadi. Dia pusing ke mana pun pergi beri wahyu. Itulah yang disebut oleh, saya rasa definisi yang cukup kemas oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Baik, untuk yang belum merdeka, wajib atas tiap individu ikhtiar sampai dia merdeka. Inilah juga yang dibuat oleh orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin terdahulu kan. Sebelum kita dapat kemerdekaan, dia ikhtiar walaupun habis nyawa. Satu. Baik, kemudian yang sudah merdeka nak kena isi. Baik, yang nak isi ni lah saya nak cerita sikit hari ni. Tak tahu sempat ke tidak. Jadi saya lebih suka kita ambil nas, yang mana bila kita baca benda tu direct mari daripada Nabi sendiri tentang apa yang kita nak kata berkenaan mengisi kemerdekaan. Baik, nas yang kita nak ambil yang merujuk kepada Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Cerita ni ialah berkenaan dengan pembukaan Makkah. Pembukaan Makkah ni disebut sebagai ibu segala kemerdekaan. Jadi kita nak ambil, tengoklah ada apa benda dalam ni. Yang saya tulis ni, bila saya transfer daripada ni, tag semua ada 2-3 line ni. 3 line, 4 line juga. Tak apa, kita baca perlahan-lahan ya. Sekarang kita baca supaya terus dapat kita selam poin-poin dia. Ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Setelah kota Mekah dibuka dan Rasulullah bersama umat Islam memasukinya, baginda lalu menuju kepada Masjidil Haram. Ini cerita pembukaan Makkah. Okey, yang pertama bila saya baca ni, benda pertama Nabi selesaikan ialah akidah. Ni cerita ni ibu kemerdekaan. Benda pertama Nabi buat akidah. Okey. Lepas tuju kepada Masjidil Haram. Di sana baginda mula bertawaf mengelilingi Kaabah. Baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah sambil berkata, Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Mana benda Nabi sebut ni Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat 41. Nabi sebut, saya ulang balik, masa Nabi jatuhkan berhala-berhala tu dengan busur panah, dia kata Ja'al haqq, maksudnya telah datang kebenaran. Ini ibu kemerdekaan ni, telah datang kebenaran. Jadi ulama kata kebenaran ni maksudnya Islam. Wa zahaqal batil, dan telah lenyap segala kebatilan, yakni kufur dan syirik. Nampak? Benda pertama Nabi kata ja'al haq, telah datang kebenaran, Islam dan tauhid. Wa zahaqal batil, dan lenyaplah benda batil, kufur dan syirik, kata ulama. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya batil itu pasti lenyap dan tak boleh bertahan. Tuan-tuan nampak? Ini ciri pertama, tuan-tuan. Ciri pertama Nabi sebut
ketika dia masuk Makkah, nak buka Makkah, yang ulama kata ini ibu kemerdekaan, memusnahkan syirik, memusnahkan syirik, memerdekakan akidah daripada syirik, dan menaikkan tauhid. Begitu juga kita pun, kita dah merdeka, benda apa yang perlu kita isi? Yang pertama, membebaskan kemerdekaan daripada syirik dan menaikkan akidah dan tauhid. Sama ada kita dah boleh buat ke tidak, pakat nilai sendiri. Dulu Nabi bebaskan syirik dengan cara runtuhkan berhala-berhala. Sekarang ni tidak begitu, tuan-tuan. Syirik sekarang ni lebih kompleks, bukan setakat berhala. Dia mari dalam bentuk ideologi dan pemahaman. Antaranya memisahkan kehidupan dengan agama. Syirik tu, tuan-tuan, Allah dah bagi tahu agama Islam ni merangkumi segala-gala. Tak ada benda yang tak disebut dalam Al-Quran dan agama. Tiba-tiba ada orang kata, benda ni tak boleh bubuh dalam agama ni. Yang biasa kita dengar orang kata, politik bukan bab agama. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Politik ke, ekonomi ke, sosial ke, nikah kahwin ke, jual beli ke, bab perundangan ke, semua tu ada dalam agama. Kan macam kita duk mengaji fiqh, kan tuan-tuan duk mengaji kitab Matla'an Badrin lah, sekarang ni duk mengaji kitab Idaman Penuntut. Bab apa yang kita jumpa dalam kitab Idaman Penuntut, Matla'an Badrin, semua-semua tu? Yang pertama bab taharah, yang kedua bab ibadat. Dalam ibadat tu ada solat, puasa, zakat, haji. Habis bab ibadat, bab apa? Bab muamalat, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Lepas tu bab nikah kahwin, akad nikah, tanggungjawab nikah, talak dan sebagainya. Panjang lebar dah tu. Kemudian yang keempatnya, jinayat dan siasah. Jinayat tu hukum jinayat, criminal law dalam Islam, dan persoalan-persoalan siasah kenegaraan. Itu dalam mengaji kitab fiqh. Tiba-tiba ada orang kata siasah dan jinayah tak ada dalam Islam. Jangan. Orang yang tak boleh membebaskan pemikiran dia daripada memperkotak-katikkan Islam seperti itu, dia tak merdeka lagi tu. Dia kena terima semua. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur pada sebahagian yang lain. Allah guna perkataan wa takfuruna bi ba'd, kufur dengan sebahagian yang lain. Maka ulama berdalilkan kepada ayat tadi, sesiapa yang mengambil sebahagian kitab dan meninggal sebahagian kitab yang lain, boleh menyebab terbatalnya syahadah dia. Nampak? Itu yang pertama. Kemudian lepas pada Nabi jatuhkan berhala-berhala dengan busur panah dia, Nabi kata lagi, qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Yang ni pula Nabi, kata-kata Nabi ni diabadikan dalam surah Saba ayat 49. Kata dia, qul ja'al haqq, katakanlah telah datang kebenaran, yakni Al-Quran. Wa ma yubdi'ul batil, dan tidak memulai kebatilan, yakni kebatilan tidak akan mengatasi. Wa ma yu'id, dan tidak akan kembali. Maknanya apabila kebenaran sudah datang, kebatilan akan hancur dan tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan dan meruntuhkan kebenaran. Jadi ulama kata ringkasnya ialah, bila Nabi kata qul ja'al haq, maksudnya ialah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran, maknanya memerdekakan amalan daripada batil kepada hak.
Maknanya amalan-amalan yang dibuat ni yang mana batin, pergi kepada hak. Kayu ukurnya Quran. Nampak? Bila kalau balik kepada definisi Said Naqib Al-Atas, membebaskan ikhtiar ikut fitrah, tapi dia kata pula berdasar pada wahyu. Maknanya amalan fitrah ni kena ukur dulu. Kena ukur dulu. Memanglah kita nak bebas, nak buat tu, nak buat ni, kena ukur dulu. Kayu ukurnya apa? Al-Quran. Jadi yang kedua, poin kedua di sini ialah memerdekakan amalan daripada batil kepada hak berdasarkan kepada piawaian Al-Quran. Yang pertama tadi akidah. Sebenarnya memerdekakan amalan ni besar, tuan-tuan. Memerdekakan amalan maksudnya amalan hari-hari kita. Sejak kita bangun tidur, sampailah tidur, kita tidur balik dan bersambung untuk hari-hari yang mendatang. Apa yang kita buat? Amalan kita tu. Jadi bila Nabi kata memerdekakan amalan daripada yang batil, mana-mana yang tak betul kena buang lah. Orang yang tak boleh buang benda batil tak panggil merdeka. Nampak? Ini benda yang kedua Nabi sebut. Yang pertamanya memerdekakan daripada syirik. Ini memerdekakan daripada benda batil. Kalau dua benda ni tak ada, tak panggil merdeka lah pada hakikatnya. Walaupun kita bersorak menyambut kemerdekaan, pacak bendera keliling kampung dan sebagainya, tak kira merdeka. Maknanya syok sendiri saja orang panggil. Itu yang kedua. Saya baca. Lepas Nabi sebut memerdekakan amalan tu, kata Syekh Saifur Rahman, dia kata pada masa yang sama berhala-berhala pun jatuh. Maknanya lepas dua benda Nabi sebut tadi, ja'al haq wa zahaqal batil, dan yang kedua tadi, pada masa yang sama berhala-berhala pun jatuh dan tumbang. Ni di Mekah, hancur berkecai. Selepas menyempurnakan bilangan tawaf, baginda lalu masuk ke dalam Kaabah. Baginda mendapati di dalamnya ada gambar-gambar serta ukiran kayu seekor burung merpati. Lalu baginda memecahkannya. Maknanya betul-betul bersih daripada segala syirik. Manakala gambar-gambar dalam Kaabah diperintah supaya dipadamkan. Mana-mana benda-benda mengarut dalam Kaabah. Rupa-rupanya dalam Kaabah ni, bila orang jahiliyah menguasai, macam-macam dia buat dalam Kaabah. Dia tak respect langsung kepada bapa dia, iaitu Nabi Ibrahim. Semua tahulah ke tu cerita tu. Dia tak respect langsung. Benda-benda mengarut semua dia buat dalam tu. Jadi saya ulang balik. Manakala gambar-gambar dalam Kaabah diperintahkan supaya dipadamkan. Lepas itu baginda SAW menutup pintu Kaabah dalam keadaan baginda masih dalam Kaabah bersama Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Di situ baginda berdiri dengan membelakangkan pintu Kaabah dan bersolat. Setelah itu baginda berjalan-jalan di dalamnya, bertakbir di setiap penjurunya dan menyebut kalimah tauhid. Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? Maknanya merdeka pada orang Islam, maknanya memperkemaskan tauhid dan menghapuskan syirik. Pusing ke mana pun. Yang lain-lain tu ranting, tapi pokok dia tauhid. Benda besar tuan-tuan, tauhid ni. Kemudian barulah baginda membuka pintu Kaabah. Maknanya mula-mula Rasulullah SAW urus dalam Kaabah dulu. Lepas solat, lepas berjalan, lepas takbir setiap penjuru, barulah baginda SAW membuka pintu Kaabah. Pada masa itu kaum Quraisy sedang memenuhi ruang Masjidil Haram secara bersaf-saf sambil menunggu apa yang hendak dilakukan oleh Rasulullah ke atas mereka. Maknanya lepas buka pintu Kaabah, masa tu kaum kafir Quraisy musyrikin duk tunggulah ni, sebab Islam telah menguasai kan Masjidil Haram tu. Duk tunggu Rasulullah nak buat apa ni. Jadi yang ketiga, poin ketiga ni nak sebut, tadi kita kata Rasulullah membebaskan daripada syirik, menaikkan tauhid, kemudian membebaskan daripada kebatilan kepada hak berdasar pada Al-Quran. Yang ketiga ni bila kita baca nanti, Nabi sekali lagi tekankan ke tauhid dan memberi ancaman bahawa Allah Maha berkuasa mengalahkan tentera Al-Ahzab.
Nabi sebut benda ni. Kita baca. Rasulullah keluar tu, masa Rasulullah duduk berdepan dengan khalayak musyrikin Quraisy masa tu, Rasulullah memegang pintu Kaabah. Manakala khalayak Quraisy menunggu di bawah, baginda lalu bersabda, la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hok kita baca masa takbir raya dah. Maksudnya, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya membantu hambanya mengalahkan golongan Ahzab. Jadi sekali lagi Rasulullah tekankan pasal la ilaha illallah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ujung tu Nabi sebut wahazamal ahzab wahdah, wahazamal ahzab, mengalahkan golongan Ahzab dengan sendirinya. Allah mengalahkan sendiri golongan Ahzab. Dia golongan Ahzab ni cerita apa tuan-tuan? Cerita Ahzab ni maknanya bersekutu. Satu ketika di Madinah, Rasulullah berhadapan dengan satu ancaman besar. Orang musyriki bergabung dengan kaum munafik, dengan orang kafir-kafir yang lain, bergabung nak menghancurkan Islam. Ringkas ceritanya, Allah kata Allah mengalahkan mereka. Okey, yang tu saya tak nak cerita panjang dah. Lain kali kita bincang. Jadi Rasulullah sebut pasal wahazamal ahzab, Allah mengarahkan terhazab, nak ceritanya tu ancaman Allah. Ancaman Allah. Nabi sebut tentang ancaman Allah. Kamu jangan main-main. Kalau Allah nak hancurkan sekelip mata aja. Kan sebelum Islam lagi Allah dah mengalahkan tentera bergajah dengan begitu teruk sekali. Allah boleh buat. Yang ni satu amaran kepada mereka-mereka yang masih tak nak memerdekakan diri mereka mengikut istilah yang sebenar. Kamu salah langkah, Allah duk berhati. Sebab ada orang bukan setakat tak nak merdeka, tak nak memerdekakan berdasar pada agama, dia lawan balik. Jadi Nabi kata kepada orang musyrikin Mekah duduk depan dia tu, wahazamal ahzab, Allah mengalahkan golongan Ahzab, sebagai amaran pada kamu. Maknanya besarnya urusan tauhid. Besar sangat urusan tauhid ni. Kalau kita perhati, minta maaf lah saya sebut tuan-tuan, kalau kita dengar pemimpin kita bercakap hari ni, mana ada sebut pasal tauhid. Walahan ni nombor satu. Walahan nombor satu tuan-tuan. Tauhid ni lah menyelamat kita dalam kubur. Bukan harta benda, bukan pangkat, bukan pangkat Tan Sri ke, Datuk Sri ke, pangkat raja ke, tak. Yang menyelamat kita dalam kubur esok-esok, tauhid. Tak lepas yang ni, teruklah seorang. Okey, yang keempat, Nabi sebut, saya baca dia punya ni, masa Nabi duduk berdepan dengan kaum Quraisy tu, Nabi kata, ingatlah setiap warisan lama, setiap warisan jahiliah, sama ada harta benda atau darah, kesemuanya sekarang berada di bawah kekuasaanku. Nabi kata, semua ni sekarang berada di kekuasaan Islam, kecuali kuasa untuk mengurus Kaabah dan memberi minum kepada orang ramai yang berhaji. Ini bagi pada harta pusaka tu lah yang menguruskan ni. Fahamilah, ni benda penting. Ini cerita pasal merdeka ni. Fahamilah, membunuh itu sama sekali salah. Sama ada dengan pembunuhan yang disengaja dengan menggunakan senjata ataupun kayu penukul. Jika hal ini berlaku, maka hukuman berat akan dikenakan, iaitu 100 unta, yang mana 40 daripadanya adalah anak yang masih dalam kandungan. Baik, Nabi cerita benda ni masa pembukaan Makkah. Lepas cerita bab tauhid, lepas cerita tentang menerima Al-Quran sebagai kayu ukur kebenaran dan kena tinggal segala kebatilan, lepas tu Nabi sebut sekali lagi pasal tauhid, dan lepas Nabi memberi ancaman apa yang berlaku pada tentera Ahzab, Nabi kata, kamu kena ingat bahawa kamu semua bawah kekuasaan Islam. Lepas tu membunuh sama sekali tidak boleh.
kalau buat hukuman berat. Bahkan Nabi kata siapa dia buat pembunuhan itu, sama ada dengan senjata atau kayu penukul, kalau berlaku hukumannya berat. 100 ekor unta. Ni cerita diat dah ni. Cerita diat. Maknanya intipati dia, Islam yang merdeka memelihara keamanan atau mengisi keamanan kemerdekaan tu dengan undang-undang Allah. Itu satu-satunya yang menjamin keadilan, iaitu hukum hakam hudud, qisas dan ta'zir. Jadi yang disebut dalam ni ialah tentang hukum diat. Maknanya Nabi taklah sebut semua. Hukum diat maknanya 100 ekor unta. Maknanya kalau ikut kaedah, satu orang yang membunuh, lalu ahli waris dia tu mengampunkan dia. Lepas mengampun tu dia kena bayar. Bayar berapa? 100 ekor unta, tuan-tuan. Ni berat bab bunuh, tuan-tuan. Maknanya bila waris dah ampun, kata terlepaslah dia daripada hukum bunuh, sebab hukuman kepada yang membunuh ialah bunuh balas. Tapi bila dia diampunkan oleh waris, boleh ke ampun ustaz? Boleh. Dia kena bayar diat. Diat dia 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta berapa, tuan-tuan? Seekor unta saya rasa ada 10,000 dah. Katalah 10,000, ambil angka mudah. Kali 100, 1,000,000 kena bayar. Kalau orang tengok benda ni, tuan-tuan, beratnya hukuman bunuh ni, tuan-tuan rasa jadi tak macam sekarang? Kejap-kejap keluar dalam surat khabar, budak umur 17 tahun membunuh kekasih dia. Ni pula bunuh. Boleh katakan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari kita bunuh. Makna orang tak takut dah. Lepas tu pula orang tak nilai nyawa tu sebagai satu benda yang besar. Walhal, nampak? Nabi kata, kamu bunuh orang, waris ampunkan kamu, kamu kena bayar 100 ekor unta, 1 juta. Kalau faham benda ni, rasa-rasa gerung tak? Gerung. Tu sebab orang pergi Arab Saudi. Arab Saudi buat benda ni kan. Setengah-setengah orang tak berani bawa kereta. Sebab bawa kereta, langgar orang, mati, kena diat, tuan-tuan. Jalan selamat, bagi orang lain bawa kereta lah, aku tak nak bawa. Kenapa jadi gitu? Takut. Sebab Islam menilai nyawa tu satu benda yang tinggi. Maknanya mengisi kemerdekaan yang keempat disebut ni diisi dengan undang-undang Allah. Hanya undang-undang Allah saja menjamin keadilan dan keamanan. Kenapa perlu ada undang-undang? Nak jamin kedamaian lah. Sebab kedamaian yang hakiki hanya dengan undang-undang Allah. Sebut lagu tu, ada orang marah pula. Kalau gitu kak, habislah orang tak ada tangan. Pernah ada orang sebut, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Yang sedihnya yang sebut tu ustazah. Subhanallah. Agak-agak bertaubat lah kan. Yang sebut tu bukan orang biasa, ustazah. Ngaji mana omong ni? Pelik sangat ni. Ustazah tu, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Minta jauh lah anak cucu kita buat panggil lagu tu. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam kitab Mastika Hadis, bahagian jilid pertama, bahagian belakang tu kan, ada menulis perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosak iman dan Islam kan. Apa ditulis di situ? Kalau menghina hukum agama, menghukum hukum Allah, boleh batal syahadah, tuan-tuan. Balik-balik nanti tuan-tuan cari kitab Mustika Hadis jilid nombor 1, baca bahagian belakang tu. Menghina hukum Allah boleh menyebabkan terbatal akidah. Kalau dia buat dengan sengaja dan sedar dah, berat. Dan yang terakhir yang saya nak sebut, lepas daripada Rasulullah sebut pasal tadi, Rasulullah cakap lagi, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah pun melenyapkan dari kamu kesombongan jahiliah, sikap bermegah-megah dengan baka keturunan. Semua manusia sebenarnya adalah berasal daripada Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Ringkasnya, tuan-tuan, yang kelima Nabi sebut sini, lepas cerita pasal undang-undang, Nabi cerita pasal asas kemerdekaan juga, ialah
akhlak saling hormat menghormati dengan memecahkan batasan pangkat, bangsa dan keturunan. Ni di antara benda yang kafir Quraisy di awal Islam tak nak terima Islam. Sebab bila dia terima Islam, ukuran Islam bukan berdasar pada pangkat kamu, keturunan kamu. Sebelum ni kan, keturunan ni satu benda yang besar kan pada kafir Quraisy. Kan? Abu Jahal, Abu Lahab, lain-lain, Abu Sufyan, pembesar-pembesar. Oleh kerana dia pembesar, dia rasa besar kepala. Kan? Antara sebab, kan ada cerita, antara sebab dia tolak Islam, dia takut hilangnya kebangsawanan yang ada pada diri masing-masing. Tapi bila Islam datang, kata Nabi, asas kemerdekaan ialah akhlak saling hormat menghormati. Ini untuk diisi ni tuan-tuan. Kalau kita dah merdeka, tak ada benda ni, tak ada makna. Tak boleh nak hormat orang lain, tak boleh nak ada selisih pendapat sikit sebanyak. Orang Islam nak sakiti orang Islam yang lain pun tak boleh. Haram hukum dia. Hari ni senang-senang saja kita menyakiti sesama Muslim. Ya ke Ustaz? Iya. Tengok dah dalam Facebook tu, seorang je cucu hati kutuk satu orang, yang ikut lain tu berekor beribu sampai kadang-kadang. Betul salah cerita lain tu. Kalau benda betul lah keburukan yang disebut oleh seorang tu, jatuh kepada mengumpat. Kalau benda yang disebut dalam Facebook tu benda yang tak betul, jatuh pada fitnah. Fitnah baik, mengumpat baik, Allah takkan mengampunkan dosa, melainkan orang yang diumpat, orang difitnah, itulah yang mengampunkan dosa dia. Berat ke ringan tuan-tuan? Berat. Dosa dengan Allah boleh minta dengan Allah, dosa dengan manusia. Ni yang Nabi nak ceritanya, asas kemerdekaan saling hormat menghormati. Sekarang rasa-rasa macam mana tuan-tuan? Semakin lama semakin terhakisnya hormat sesama kita. Lo ni ustaz orang tak hormat, cikgu apatah lagi. Dulu kan, kalau tuan-tuan ingat masa 30 tahun dulu, siapa-siapa jadi cikgu, orang hormat cikgu kan. Cikgu mari Kedah, mari Kedah nak makan roti sanad, belum duduk ada orang dah bayar. Orang hormatnya cikgu. Kalau anak susah sikit, pergi jumpa cikgu mak. Orang hormat. Begitu juga dengan ustaz. Sekarang ni ustaz ke cikgu ke, mana ada orang pandang? Yang pandang apa dia? Facebook. Boleh jadi juara dalam Facebook tu, subhanallah. Nak jadi juara dalam Facebook, tengok 1000 like, bangga bukan main. Biar benda mengumpat pun, Allahu Rabbi. Jadi asas kelima di sini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Fathul Makkah, saling hormat menghormati dan memecahkan batasan pangkat, bangsa dan keturunan. Nabi sebut pangkat, bangsa, keturunan. Setengah orang tuan-tuan asal tak ada pangkat. Bila pangkat lebih sikit saja, kalau dulu jumpa kawan salam peluk, dah ada pangkat salam pun ujung jari je. Teruk. Saya rasa memadai lah setakat ni. Saya sempat baca, ada lagi ni, kata memadai lah setakat ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih, macam saya sebut tadi, tuan-tuan boleh cari sumber yang saya petik untuk kuliah hari ni, iaitulah Bayan Linnas yang ditulis oleh Pejabat Mufti Wilayah, siri yang ke-211. Kemudian tuan-tuan boleh cari cerita ni, panjang dan amat menarik, Sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan sikit sebanyak kita baca ni, walaupun tak sempat habis, sebab kalau baca ni kena tambah lagi setengah jam, tuan-tuan pun lapar kan. Jadi kadang-kadang ilmu ni tuan-tuan kena cari sendiri juga, tak boleh 100% harap pada ustaz. Dia begitu tuan-tuan, jangan berharap 100% pada ustaz. Balik rumah kena carilah buku-buku asas tu. Anak-anak kita tua-tua ni biasakan membaca, mengelak daripada cepat nyanyuk kan. Ni nyanyuk ni satu benda juga.
Pekat tua-tua ni nak elak nyanyuk, banyak baca Quran, banyak membaca, biar otak tu selalu exercise. Ada soalan? Kalau tak ada apa-apa, aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.